Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Saiful, di Inspirasi Ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, video kali ini saya akan memberi reaction kepada sebuah video dari dua buah video saudara Muhaizat berkaitan wali yang mampu mengelak tirai untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Saya akan membuat reaction setiap satu video bagi setiap satu siri. Jadi, video kali ini adalah video siri yang pertama. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat terlebih dahulu video pertama beliau yang menjadi kontroversi kebelakangan ini. Sama-sama ni kita nak buka cerita tak boleh kata sama pelik gapo dia. Ulama-ulama dulu kan. Kalau majlis mesyuarat, majlis fatwa. Tanya masalah, debat masalah hukum ni. Hak ni jawab hak ni. Pening pala, orang alim pening. Paling pak kita ni. Pak kita tak jawab masalah ni lagu ni. Gini lah, pak kita kena tanya Nabi gini. Ambil kalasi tarik. Ya Rasulullah, tanya derek. Ahli majlis fatwa negara mana lah ni? Boleh buat KJL lagu tu. Orang zaman dulu mesyuarat dalam satu-satu hukum apabila tak pecah masalah. Dia mau nak percaya tak percaya tak wajib cerita ni tak jadi kafe. Cuma mau nak ayat cerita nak suruh malu habis sikit ya. Tak apa dia. Orang dulu nak kata hubungan dia kuat dengan Rasulullah. Apabila tak ada jawapan dia saya nak tanya tu ni tadi. Rasulullah tu cuba cari ya Allah ni hukum hakim kait dengan agamamu ya Allah. Tolong selesai masalah ni. Biar kami boleh buat ibadat betul dengan keinginan ni. Ya saya nak nasib maka tanya Rasulullah ya Rasulullah lagu mana jawapan? Rasulullah jawab bra. Ini Abdullah Al-Haddad kata, aku ni dia buta. Yang ada kita. Mesti tunggu. Orang buta, orang cacat zahir tidak menunjukkan batin dia tu cacat. Apabila dia kata aku muskil dalam mana-mana hadis. Yang ada dia muskil, dia muka dia nak payah juga nak rojak kita. Muka dia orang tak nampak. Kalau ni mungkin boleh dengar macam voice call apa dia mana ada zaman dulu. Katanya ini ada, kalau aku muskil mana-mana hadis, dalam kita aku, hadis gondok ni. Maka aku tanya Rasulullah sendiri. Dia kata, jadi kita nak percaya atau percaya tu pula pada kita. Kita percaya pun tak rugi, kita tak percaya pun tak. Gitulah mereka kata. Supaya aku makan aiskrim sedap. Pertama kata aiskrim ni sedap. Dia percaya tak percaya pun tak rugi dia. Bukan tak habis itu dia. Cuma aku boleh makan aiskrim tu. Gitulah lah amun ayat tu ya. Demo nak percaya tak percaya. Ikut demo tak masuk mengaku. Ambo sebab demo tak percaya. Gitulah lah. Maka wali-wali ayat kita tu juga supaya nak membangkitkan semangat hubungan kita dengan Nabi. Maka lagu tu. Dia nak ayat kata mu buat lah. Mu akan boleh supaya aku juga. Maka ini hendak kata kalau aku mesti aku tanya Nabi gini. Nabi kata hari ni semua. Sekalipun kalau kita kata hari ni dok nak kata gimana? Mu nak percaya orang manusia kata kok tu dia sendiri kata. Kok mali ni hendak tu setek. Kok mali kok ini hendak tu setek kok. Sedap selalu kok mali kok ini hendak setek. Kok mali ke demo? Malaikat lah kok apa dia? Manusia biasa lah. Jadi Di dalam video tadi, jelas maksud saudara Muhaizat di mana beliau mengatakan ahli-ahli majlis fatwa di zaman dahulu akan mengelak tirai dan berhubung langsung dengan Nabi SAW sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan yang timbul, maka timbul persoalan kepada kita. Siapakah ahli majlis fatwa yang dimaksudkan beliau? Dari negara manakah mereka itu? Dan di zaman manakah mereka hidup? Adakah yang dimaksudkan beliau zaman dahulu itu adalah zaman salafus soleh, zaman 3 kurun terbaik atau 300 tahun terawal yang diakui oleh Nabi SAW di dalam sabda baginda SAW, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Maksudnya, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada kurunku, kemudian mereka yang hidup pada kurun berikutnya, kemudian seterusnya mereka yang hidup pada kurun berikutnya. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Sekiranya zaman dahulu itu merujuk kepada zaman salafus soleh, ketahuilah kita, tidak ada rekod bahawa ulama atau ahli majlis fatwa mana-mana kurun dari tiga-tiga kurun itu pernah mendakwa seperti dakwaan saudara Muhaizat itu. Sekiranya ada, kita bersedia mendengar bukti-bukti dari dakwaan yang beliau dakwa itu. Wali Allah sebesar nama Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tidak pernah mengelak tirai ketika berlaku perbincangan mengenai perlantikan khalifah yang baru menggantikan Rasulullah SAW yang baru sahaja wafat. Sedangkan para sahabat yang bersidang ketika itu lebih tinggi makam-makam mereka daripada segala wali yang pernah wujud di muka bumi ini sehingga hari kiamat. Ketika berlaku kekecohan di antara kaum Ansar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah mengenai pencalonan khalifah, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengelak tirai bertanyakan keputusan yang lebih tepat. Bahkan jika mereka mahu, Zubair bin Al-Awwam dan Ali bin Abi Talib yang sedang menguruskan jasad mulia baginda Nabi SAW boleh sahaja bertanya terus kepada Nabi SAW tanpa perlu menyelak tirai pun, kerana jasad baginda masih belum dikebumikan ketika itu. Namun semua khayalan-khayalan itu tidak pernah berlaku pun di dalam sejarah hidup di kalangan salafus soleh. Maka apakah yang kita boleh harapkan perkara-perkara itu akan berlaku di kalangan wali-wali yang lebih terkebelakang, tidak lebih mulia dari sahabat Nabi SAW, tidak lebih karamah dari sahabat Nabi SAW, tiba-tiba mendakwa boleh melakukan karamah-karamah khayalan melebihi wali-wali di kalangan para sahabat. Kemudian saudara Muhaizat mendakwa yang Habib Al-Haddad pernah mendakwa bahawa beliau apabila muskil, sama ada sesebuah hadis itu hadis atau bukan, maka beliau akan bertanya terus kepada Nabi SAW. Untuk makluman penonton, nama Habib Al-Haddad adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dilahirkan pada 30 Julai 1634 Masihi bersamaan 5 Safar 1044 Hijriyah di Tarim, Hadramaut, dan meninggal dunia pada 10 September 1720 Masihi bersamaan 7 Zulkaidah 1132 Hijriyah pada umur 86 tahun di Tarim. Beliau buta sepenuhnya pada usia 4 tahun dan beliau juga adalah pengasas kepada Ratibul Haddad yang seringkali dibaca oleh golongan-golongan tarikat. Bagaimana seorang yang lahir 1000 tahun lebih selepas kewafatan Nabi SAW boleh bertemu terus dan berbual-bual dengan Nabi SAW, tetapi para sahabat tidak mampu berbuat demikian, sedangkan jasad Nabi SAW berada betul-betul di hadapan mereka. Bagaimana seorang yang buta matanya sejak berumur 4 tahun lagi mampu mengenali sosok mulia Nabi SAW tanpa melihat, dan tiada seorang yang membantu beliau mengenali sosok Nabi SAW, apatah lagi menyelak tirai apakah yang beliau temui itu adalah Nabi SAW ataupun syaitan yang memperdayakan manusia. Kemudian saudara Muhaizat mengatakan, nak percaya atau tak percaya tidak akan rugi. Yang ini ada yang saya setuju dan tidak setuju. Saya setuju jika tidak percaya maka tidak rugi, tetapi kalau percaya akan rugi, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Semua manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Beriman maksudnya percaya. Di antara rukun iman yang perlu kita percaya adalah percaya kepada Allah dan kitabnya. Allah telah berfirman di dalam kitabnya bahawa roh tidak akan kembali semula ke dunia, kerana di antara alam mereka dan alam kita ada sebuah benteng penghadang yang kukuh yang tidak dapat ditembusi, seperti firman-Nya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya sehingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Persoalannya, adakah kita akan turut sama ingkar dan kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Justru
tidak mempercayai cerita-cerita karut dan khayalan bahawa Nabi SAW bertemu dengan seseorang di dunia ini secara yaqazah adalah sebuah keimanan. Sebaliknya, mempercayai cerita-cerita karut itu akan membawa kita kepada penyimpangan akidah dan iman. Seterusnya, saudara Muhaizat mengatakan, jika ada atau tidak ada orang yang percaya dengan cerita beliau itu tidak akan memasukkan beliau ke neraka Allah Azza wa Jalla kerana beliau hanya menyampaikan sahaja apa yang didengarinya. Maka saya katakan, syurga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah telah memberikan kita panduan bagaimana orang yang menyebarkan apa sahaja berita yang didengarinya tanpa diselidiki dahulu kebenarannya boleh dikatakan sebagai seorang pendusta. Sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Maksudnya, cukuplah bagi seorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun atau diselidiki terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Dan seseorang yang berdusta ke atas Nabi SAW tidak sama seperti berdusta ke atas orang lain kerana tempahan tempatnya di neraka telah disahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, "Wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para penonton Inspirasi Ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu video kita pada kali ini. Sekiranya anda ingin bergabung bersama kami di Inspirasi Ilmu, anda boleh ikuti Facebook page dan Telegram kami yang saya letakkan linknya di description di bawah video ini. Sehingga berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.